Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Zuli. Zuli Nurita buat lagi live petang ni. Okey. Sebab apa? Sebab apa kita jumpa lagi petang ni? Tengah hari tadi mungkin dah ada yang ikuti live dari Zuli kan? Okey, petang ni Zuli bersiaran lagi. You all tengah buat apa tu? Tengah buat apa tu? Jom kita tengah susu. Semuanya tengah susu, dia kata. Hai, hai. Maaf lah, tudung ni grab je dari tempat lipatan tadi. Sempat nak iron. Ini adalah keluaran kita tahun 2017 ke 2018 kalau tak silap. Dia instant shawl. Dia ada apa? Diamond stripe. Diamond stripe ni cantik. Masa ni ramai yang beli. Sebab masa ni dia sebenarnya yang ni instant tali. Instant tali. Kita tak payah pakai brush kat belakang, kat bawah dagu ni. Kita ikat je. Lepas tu kita sarung kali kedua dah jadi. Okey, Assalamualaikum. Hai. Say hi sikit. Marilah masuk. Kita sembang-sembang sikit. Apa cerita Zuli hari ni? Jom. Mari. Bagilah love sikit kat Zuli. Zuli nak cerita ni. Marilah kita kenal. Masih ada yang belum mengenali siapa Zuli Nurita ni. Brand kita brand Zuli Nurita. Sebenarnya nama Zuli sendiri. Zuli rasa sebab macam agak-agak korang pernah jumpa ke orang nama Zuli Nurita? Selain Zuli lah. Kan? Selalu Zuliana. Lagi apa? Zulina. Kan? Zurita. Tak adalah Zuli Nurita kot. Zuli rasa masih belum ada kot yang nama Zuli Nurita. Okey. Sebenarnya hari ni petang ni Zuli buat live sebab apa? Sebab apa? Tadi sebenarnya sejak Zuli masuk kelas marketing dengan Sifu Najib Asadok, kami semua para peserta, para student telah dicabar. Kita ni memang pantang dicabar lah kan. Siapa semua orang rasa pantang dicabar. Kita ada challenge. 44 hari untuk live. Okey. Rasanya masuk hari ni Zuli dah berapa hari dalam 20 lebih hari lah. Zuli tak hashtag kat situ kan. So mungkin dalam 21 hari kot macam tu. Zuli dah live. Lepas tu sebenarnya permulaan Zuli nak live ni pun agak macam ya tak ya aku nak buat ke tak ni. Sebab benda yang kita tak pernah buat, orang suruh buat kan. Dah lah kita tak pernah nak expose kat orang ramai kan. Lepas tu bila buat live macam expose lah kan. Kita rasa macam alamak macam mana ni kan. Macam mana ni, apa aku nak cakap. Lepas tu kita pandang diri kita sendiri kan kat live kan. Kita tak nampak pun kawan-kawan kita yang masuk ni. Kita tak nampak muka dia macam mana. Kalau kita borak dengan kawan-kawan, kita nampak muka dia. Jadi kita nak expresskan muka kita tu, kita automatik boleh kan. Tapi bila dapat cabaran untuk buat live ni, Zuli rasa macam alamak, kena ke buat. Aku selama ni aku di balik tabir je. Selama ni aku di balik tabir je. Dah lah tak pandai nak bercakap. Dah lah tak smooth lah. Maksudnya kadang-kadang kita lost perkataan kan. Jadi macam mana gaya muka aku bercakap nanti. Sebab dulu Zuli masa belajar pun Zuli tak menonjol ke depan. Kalau ada pertandingan ke, kalau ada perbahasan ke, ada presentation ke, Zuli mesti kat belakang-belakang. Tak reti macam
alamak, aku tak nak. Mesti macam, alah kau lah. Siapa ada macam tu? Kan? Kita macam, hai, mainlah masuk. Kita berkenal-kenalan. Sebab masih rasanya yang dalam profil Facebook Zuli ni masih ramai lagi yang tak kenal siapa Zuli Nurita. Zuli Nurita tu nama Zuli sendiri sebab Zuli rasa macam nama tu tak pernah lagi Zuli jumpa kat Malaysia ni lah. Setakat ni Malaysia lah. Tak tahulah kat negara lain kan, nama Zuli Nurita tu tak ada lagi. Selalu Zulina, Zuliana, Zurita, Zulita. Zuli Nurita tu tak ada lagi. So kita pakai nama tu, nama sendirilah. Okay, bila dia suruh buat challenge live tu, alamak, dah lah tak boleh miss. Satu hari pun tak boleh miss. Boleh tak tolong share? Bagilah appear sikit. Zuli nak sebut nama, nak berkenalan dengan you all. Nak berkenalan juga dengan korang kan. Bagi love sikit, like sikit. Kita kenal-kenal. Okay, bila dapat cabaran tu, Zuli rasa macam, alah, kenapa kena buat benda ni? Mesti ke? Perlu ke? Kan? Lepas tu cikgu cakap, awak kena buat benda yang awak tak pernah buat. You kena breakthrough. Apa benda yang you tak pernah buat. Tapi yang bestnya, bila Zuli masuk kelas, dia kata breakthrough tu, Zuli ada satu benda yang memang Zuli breakthrough. Memang Zuli, hai, terima kasih bagi like kat Zuli. Habis dah. Kat rumah biasa ada si kecil Sumayah. Sumayah nak masuk juga ke? Sumayah ni anak nombor 4 setakat ni. Okay. Baru 2 tahun. So menyusu dia. Okay. Bila satu benda yang Zuli breakthrough. Nak tahu ke? Nak tahu apa benda? Memang dulu Zuli jarang-jarang lah buat. Jarang-jarang. Tapi bila masuk kelas tu, Sifu challenge, dia kata kalau nak berjaya, kau mesti buat ni. Ini perkara utama. Jadi Zuli kata, benda ni yang utama sebenarnya. Langkah-langkah untuk kiranya orang yang berjaya-jaya tu, sebenarnya ini benda yang dia buat. Kita selalu kan tanya orang berjaya, apa rahsia kau bisnes kau macam mana boleh berjaya macam ni kan? Kita selalu tanya macam tu kan. Padahal sebenarnya kita kena tanya, apa amalan awak kan? Apa amalan encik? Macam mana amalan encik yang boleh buat encik berjaya macam ni? Korang nak tahu amalan dia apa? Amalan untuk orang-orang yang berjaya. Macam sahabat-sahabat Zuli kat luar sana kan, insya-Allah. Bangun awal pagi sebelum subuh. Kalau dulu kita dah dengar azan baru kita bangun kan. Tapi sekarang bila dah tahu impaknya macam mana, awal pagi sebelum subuh tu kita dah mandi, kita dah bersiap-siap, kita tahajud. Allahu Akbar. Okey, kita tahajud, solat sunat taubat, kan? Bila macam tu kita dah bersedia untuk subuh. Bila azan tu, bila dah azan subuh tu, kita solat sunat sebelum subuh. Lepas tu baru subuh. Bila macam tu Zuli buat. Bila cikgu kata suruh buat, Zuli buat. Nak rasa impaknya kan. Sebab Sifu kata, kau buat je, kau jangan percaya apa aku cakap. Kau buat je. Zuli memang susah nak percaya kat orang. Jadinya kita buat je. Kita buat je dah berhari-hari baru Zuli nampak impaknya macam mana. Dia rasa lain tau. Dia rasa macam kita ni ngantuk tu susah lah nak ngantuk. Lepas tu kita tak ada rasa lesu. Sebenarnya kita dulu fikir kita kan kurang tidur semalam, kita macam tidur lambat. Lepas tu esoknya kita nak kodok tidur lah. Kononnya macam panjangkan tidur lagi kan, nak dapat tenaga. Tapi sebenarnya tak, kurang. Betul. Sifu cakap, dia kata sebenarnya tenaga tu datang daripada Allah. Kita kena yakin. Tak semestinya tidur yang panjang tu menjamin kita punya tenaga yang tinggi. Tapi memang betul. Kalau siapa yang belum konsisten nak buat macam tu, mula-mula cuba, memang susah. Lepas tu bila kita dah buat sekali, insya-Allah benda tu kita dapat impaknya. Kita juga yang untung kan. Bangun awal pagi, tu dah dapatkan energi. Okey, berbalik pada cerita breakthrough yang cabaran live tu kan. Zuli hari pertama buat live tu Zuli dapat 5 minit je.
Zuli buat 5 minit je. Itu pun cerita tentang Zuli masuk kelas. Cerita Zuli masuk kelas. Tentang apa belajar kan. Apa yang intipati infonya. Jadi tak tahu nak cakap apa kan. Dah lah kita pandang muka kita sendiri. Bukan muka kawan-kawan kita. Jadi macam kekok. Kekok macam kita pandang cermin lah kan. Sebab Zuli jarang presentation, jarang ada presentation. Masa zaman belajar dulu pun duduk belakang-belakang je. Kalau macam presentation yang individu tu pun sekali dua je kan. Jadi tak biasa. Benda tu dah lama sangat tinggalkan. Jadi kita jadi tak biasa bila kena buat live macam ni. Padahal pandang muka sendiri je pun. Kadang tak tahulah ada orang masuk ke tak kan. Hai. Hai, Assalamualaikum. Marilah kita kenal-kenal. Appeal sikit. Tak tahulah nama. Nak tahu nama. Okay, Zuli suka sebut bagi love like sikit. Share dengan kawan-kawan bagi kita berkenalan. Okay, bila suruh live tu mula-mula 5 minit je. Zuli rasa macam 5 minit tu Allah dah lamanya 5 minit. Masya Allah, apa aku nak cakap kan. Rasa macam terseksa sangat. Sebab tak biasa. Benda yang kita tak pernah buat, kita kena buat. Orang paksa buat. Bukan paksa sebenarnya. Sebab kita nak tahu apa impaknya. Jadi kita buat. Lepas tu buat. Okey, dah sehari 5 minit. Lepas tu esoknya pun 5 minit. Macam tak boleh nak extend. Sebab macam tak tahu apa nak cakap. Lost kan. Lepas tu buat je. Sejak yang hari first Zuli buat live tu, memang belum pernah miss lagi. Tapi Zuli tak konsisten waktu. Sebab ikut keluangan masa. Kelapangan masa. Keluangan sedap je kan. Okay. Kelapangan masa. Kadang kita bekerja kan. Zuli bekerja kat sekolah. Zuli bekerja kat sekolah menengah bahagian Makmal. Kira ada kena-mengena jugalah dengan apa yang Zuli belajar dulu. At least adalah kan. Lepas tu Zuli kerja office hour. Zuli ada 4 orang anak. Okay, yang kecil sekali umur 2 tahun. Jadi Zuli sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, memang hari yang busy. Ni anak yang nombor 4. Sumaya nama dia. Sumaya senyum. Sumaya senyum. Senyum. Ni nama saya. Nama ayah. Sumaya. Nama awak siapa? Maya. Umur berapa tahun? Tak. Ni umur 2 tahun lah. Tak. Tak. Okey, bye-bye. Bye. Bye-bye. Ini nama dia Sumaya. Ni anak Zuli yang nombor 4 setakat ni. Nombor 4. Okey, jadi Zuli ibu kepada 4 orang anak. Yang anak sulung darjah 2. Okey, jadi apa yang Zuli dalam bisnes Zuli kan, apa yang Zuli dekatkan ialah macam mana lebih kepada menjurus kepada ibu-ibu yang busy tapi nak cantik. Ibu-ibu yang busy tapi nak cantik. Macam Zuli memang tiap-tiap pagi memang dah busy dengan anak-anak kan. Hantar anak sekolah. Dia orang sekolah sekaligus Zuli hantar. Kan. Pagi-pagi tu memang gerak awal pagi. Cabaran nak kejut anak-anak. Memang sedikit, bukan sedikit lah, banyaklah cabarannya. Banyaklah cabarannya untuk kejut anak pagi-pagi, nak siapkan barang dia, nak melatih anak-anak berdisiplin. Itu semua cabaran ibu-ibu yang berkejaya. Kan, mesti ada kawan-kawan Zuli kat sini, seorang ibu kepada mungkin 2 orang anak, 3 orang anak. Mungkin sama dengan Zuli 4 orang anak kan. Zuli pun dah meningkat usia dah kan. Jadinya kita walaupun perkembangan semasa itu kita ikuti, tapi kita still menjagalah. Macam Zuli tekankan dalam Zuli Nurita ni, kita tekankan kepada berhijab mengikut kehendak syariat, insya-Allah. Okey, kalau Zuli nak bantu lagi ramai orang untuk berhijab dengan lebih sempurna. Di samping sebenarnya Zuli pun apa kata orang tu, kita ada sebenarnya perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah tu mengajar kita. Jadi kita pun nak mengajak sahabat-sahabat kita
bersama-sama dengan kita sekali. Kan? Walaupun kita ni memang nak kelihatan cantik sentiasa, kan? Kelihatan cantik sentiasa. Tapi dari segi agama kita kena titik beratkan, kita kena ingat, kita kena saling ingat mengingati, kan? Tiru cakap Umi pula. Okay, mungkin bila kita dah buat, bila dah masuk hari ke-20, lebih kurang 20 kot Zuli dah buat live konsisten lah setiap hari, tapi waktu berbeza-beza. Ya. Ayah belum balik. Ayah kerja. Ayah ke? Ayah belum balik. Belum balik. Okey. Okey, bila dah hari ke-20 lebih ni. Iya. Kecoh dia. Lepas tu Zuli dah rasa macam terbiasalah sikit, kan, nak cakap apa, nak react apa. Walaupun kita berdebar-debar ni, ada ke orang nak masuk, ada ke orang nak dengar, kan. Macam mana reaksi audience nanti. Itu tak apa, itu kita letak tepi dulu. Itu cabaran. Memang apa-apa yang kita buat ada cabarannya, ada dugaannya, kan. Itu yang Zuli mindset memang sebelum buat live, tak kisah apa pun yang akan jadi, tak kisah ada ke orang masuk ke, orang tak masuk ke, tak kisah, janji kau buat, janji kau deliver, janji kau sampaikan manfaat, janji apa yang kita tuturkan tu Allah permudahkan untuk orang faham. Kan, bagi sedikit sebanyak untuk membantu orang kat luar sana, sahabat-sahabat kita. Itu niat sebenarnya lah, kan, nak buat live ni. Sebab mula-mula memang tak berani. Bila kita fikirkan manfaat yang kita boleh sampaikan, why not, kan? Kalau kadang-kadang bila orang setakat menulis, kadang-kadang kita baca sampai ke audience, dia baca dalam keadaan intonasi yang berbeza, dia jadi macam translation tu pun berbeza. Perasaan-perasaan macam message dalam WhatsApp lah, WhatsApp ke Telegram ke, kan. Padahal kita intonasi kita type tu lain, tapi bila sampai dekat audience, sampai dekat orang yang menerima tu, dia baca dah lain. So macam message tu dah jadi lain. Samalah macam kita main telefon buruk, kan. Kita sampaikan kat last, kat ujung dah jadi lain dah. Macam tu lah. Jadi bila kita depan berdepan macam ni, live macam ni, one to one lah, macam one to one lah, seolah-olah, kan. Saya Zuli kat sini, korang dekat handphone korang masing-masing. Jadi macam one to one lah, direct contact. Jadi benda yang kita sampaikan tu, kita harap semoga bermanfaat untuk orang kat luar sana. Mungkin masa sekarang Zuli live ni ada yang terkena topik yang Zuli pick tu, ada yang terkena dengan diri dia. Dia tengah mengalami masalah tu. Jadi kan, jadi Zuli dah secara automatik Zuli dah terselesaikan masalah dia. Dah bawa dia satu macam minda, terbuka lah minda dia. Lah aku kena buat tu. Lah inilah jalan penyelesaiannya. Macam tu, aha moment, kan. Harap-harap apa yang Zuli sampaikan jadi macam tu lah, okay. Bukan saja kita Zuli Nurita ni bukan saja berjual tudung semata-mata. Kita nak bantu lagi ramai orang sebenarnya. Kita nak sampaikan tips-tips menarik, kita nak sampaikan kebaikan, kan, kita nak sampaikan sebab Allah sendiri suruh kita sampaikan, kan. Mana yang kita tahu yang baik kita sampaikan untuk orang dapat manfaatnya, okey. Semoga Zuli harapkan korang semua doakanlah perjalanan bisnes Zuli. Sebenarnya Zuli terjebak dalam bisnes ni pun macam secara tak sengaja. Okey, pada tahun 2014 ke 16 lah, tak silap, dah lama sangat tak ingat. Maaf. Sebenarnya waktu tu Zuli bertudung wawal. Okey, bertudung biasa je lah, kan.
Tak adalah melawa sangat pun, biasa-biasa je. Lepas tu bila dah masuk kerja, macam kita tengok orang, orang cantik-cantik pakai lawa-lawa kan. Kita pun macam, bestnya. Tapi dia orang boleh je bertudung labuh kan. Lepas tu rasanya cakap, orang yang pakai shawl ni, shawl kan panjang, mesti boleh buat labuh. Cakap masa tu masa Zuli baru nak berhijrah lah, baru nak pakai tudung agak labuh sikit lah kan. Lepas tu try cari apa? Cari shawl lah. Tapi shawl yang 2 meter panjang susah sangat nak cari. Yang jeniskan chiffon macam ni lah kan. Chiffon macam ni lembut ni. Kan chiffon macam ni tapi saiz 2 meter panjang tu susah sangat nak cari. Selalunya 1.8, 1.7. Jadi bila Zuli rasa susah kat situ, Zuli try cari kain pasang, buat sendiri. Tapi bila buat sendiri dapat 2 kan. Satu warna dapat 2. Nak kasih siapa? Mak tak pakai shawl. Lepas tu kasih adik-adik kan. Lepas tu terfikir, apa kata kalau kita share kegembiraan ni ataupun manfaat ni sama-sama dengan orang lain. Kan? Mana tahu ada kawan-kawan sahabat-sahabat sana yang memang macam Zuli, dia nak cari shawl yang panjang 2 meter tapi tak ada, yang cantik-cantik. So why not Zuli tak buat? Baik Zuli buat kan. So bermulanya Zuli jual basic. Zuli supply basic shawl macam ni, macam yang kat belakang Zuli ni. Basic shawl dia chiffon apa yang nak cakap bukan Georgette dia yang kasar sikit. Ini yang heavy chiffon. Ni. Yang ni kan macam ni pada awalnya. Basic je. Itu ukuran memang 2 meter. Mama. Ya. Tak. Sedap. Sedap apa? Entah sedap apa dah. Sedap yang dia makan tadi kot. Sedap yang dia Kelakar lah semuanya ni. Basic chiffon. Itu memang warna plain je lah. Yang masa tu sebab Zuli kat sekolah banyak jual offline je. Dekat cikgu-cikgu sekolah apa semua, memang banyak. Memang banyak permintaan. Macam-macam warna keluar waktu tu. Lepas tu bila dah lama lagi pula tiba-tiba Zuli keluarkan ada instant shawl, ada khimar, ada jubah. Adalah keluaran by tahun-tahun tu adalah. Lepas tu bila ada 1 tahun tu kita rasa macam nak boom out kita punya sale, tapi ada satu masa macam Zuli down. Bila biasa kita bisnes ni akan ada pasang surut kan. Tapi waktu tu memang tak ada ilmu, buat-buat pandai. Ambil kau buat-buat pandai kan. Buat-buat pandai, berniaga. Lepas tu kita jadi down bila sales tak ada. Kita jadi down, kita jadi murung, terus stop sampai setahun. Sampai setahun Zuli stop, senyap. Tak ada miau. Miau dah balik rumah dia. Tak ada. Sampai setahun Zuli stop. Kat Insta, dekat FB semua Zuli stop. So bila nak mulakan balik tu, tiba-tiba waktu tu PKP. Lepas tu terdampak Sifun ajak syarat dekat FB. So why not join? Try join masuk kelas yang pertama tu. So rasa ini kelas yang patut aku pergi untuk aku bangkit semula, membantu orang lain. Aim kita bukan nak kaya semata. Kalau kaya semata tu mungkin kau dapat takat tu je lah, kaya dunia je lah. Kan kita nak membawa ke akhirat, kita nak membantu khususnya para wanita yang berhijab, yang belum berhijab akan berhijab. InsyaAllah kita akan bantu anda semua untuk dapatkan lagi satu the best of Zuli Nurita ni apa dia. Kita ada provide tutorial yang tudung yang nanti kejap. Kita supply tutorial yang menarik tudung kan, yang Zuli sendiri buat. Zuli yang bereksperimen sendiri. Maksudnya mana-mana yang kat luar tu yang Hai. Mami sebab Fatih lapar. Donat.
Botol apa? Yalah nanti. Okey. Lepas tu Zuli suka bereksperimen. Yang mana tudung pendek-pendek tu Zuli bereksperimen. Try bagi dia jadi labuh macam mana. Zuli jadi Zuli Nurita Lovers dapat manfaat kat situ. Kan yang mana nak bertudung labuh tapi nak style cantik-cantik. Ada ni. Ada. Mak, ayah ada ke? Kejap lagi ayah balik. Okey? Okey? Macam-macam dia tanya. Okey. Jadi kawan-kawan yang mana belum follow Zuli Nurita, jom join like page Zuli Nurita untuk korang, untuk Zuli bantu lagi korang. Dan lagi satu yang bulan ni ada promosi untuk tudung kita. Tudung Magnolia. Tak ada pula kat sini Magnolia bawal. Itu satin silk yang eksklusif. Tapi cantik, menawan. InsyaAllah. Okey, yang bakal keluar yang ni lah, yang basic. Basic tapi kita ada sekejap yang basic tapi kita keluar dengan tag Zuli Nurita. Eksklusif, ada macam-macam. Ada 7 color insya-Allah. Okey, kejap. Ada 7 color insya-Allah. Sama-sama ajak kawan-kawan untuk follow Zuli Nurita. Skodenglah sikit kan. Skodenglah sikit. Kita kawan-kawan, kita buka circle baru. Doakan Zuli dalam journey baru Zuli, InsyaAllah. Okey, terima kasih menonton. Kejap. Maju mama. Kejap Al-Fatih. Terima kasih kerana sudi menonton cerita Zuli. Selamat berkenalan. Dan Zuli minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tercepat sangat Zuli cakap. Okey, insya-Allah lain kali kita berhubung lagi. Okey, assalamualaikum.